Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita bersama Fazrin untuk podcast kita yang keempat. Fazrin bersedia tak hari ini? Dah ready. Bersedia ready Kita nak bincangkan perkara ni serius sikit lah. Betul. Selalu kita boleh buat lawak-lawak sikit kan. Tapi yang ini melibatkan banyak fakta. Okay, yang kita tak boleh nak macam nak tipu pun. Sebab kita kena ikut apa yang ditetapkan. Betul tak? Betul. Ramai yang buat pembiayaan dengan PSA. Okay, tapi bila part dah nak selesai tu, mereka jadi macam tak tahu nak buat apa. Okay, kadang-kadang dia macam dah tak ada potongan dekat slip gaji tu, bagi mereka, selesai dah tu. Saya lah, tahu dah. Pandai-pandai ada LPPSA nanti. Sebenarnya ada perkara yang mereka perlu lakukan. Ada lagi urusan yang perlu mereka buat untuk mereka mendapatkan geran. Untuk kita kembalikan geran kepada mereka. Dan juga mungkin ada lebihan duit bayaran, potongan gaji yang berlebih yang kita kena kembalikan kepada mereka. Yang itu mereka kena dapat balik. Nanti potong gaji patutnya berakhir bulan 8 tapi potong sampai bulan 10 ni. Mana duit tu LPSA ni ambil potong duit gaji kita lebih. Sebenarnya tak, kita akan kembalikan. Jadi hari ni Fazli kita nak cerita kalau loan dah selesai, apa peminjam ni perlu buat. Okay. First kali base kata sebab sebelum tu kenalkan diri dulu. Okay. Saya Muhammad Fadrin Mirosli daripada unit Discharge of Charge Credit Admin 2. So memang berkaitan dengan discharge ni memang di dalam kod kerja lah. Ya, betul. So memang orang kata nak kata makanan tak juga, tapi makanan boleh lah. Ruji makan nasi ni. Tapi makan nasi bagi Fazil, bagi saya pun mungkin agak tak banyak sangat ilmu untuk yang ini. Jadi ini mungkin pembelajaran baru juga untuk saya. Dan untuk peminjam lagi-lagi lah peminjam. Bagi peminjam mungkin rasa dah selesai nak buat apa, tak buat apa kan. Lagi-lagi makin bukan LPPSA tak cempeng, tak kejar, pergi aja. So kita nak ubah mindset ni. Mindset ni kita kena ubah. So kita hari ni kita buat topik ni, so kita nak educate mereka, kita nak bagi awareness juga berkenaan dengan tanggungjawab mereka sebagai peminjam LPPSA. Bila dah selesai tu tak boleh selesai sendirinya boleh berjalan kaki geran pergi kat dia orang. Tak. Jadi hari ni Fazrin kena ceritakan dengan detail untuk mereka faham lah. Kita cerita basic dulu lah. Macam mana caranya bila pinjaman atau pembiayaan ni dah selesai. So kebiasaannya peminjam akan nampak daripada segi dah tak ada potongan gaji dekat payslip. Itu kemungkinan besar dengan pinjaman dah selesai. Ya, betul. So bila dah nampak payslip tu, sepatutnya peminjam akan terima sama ada dia ada dua. Sama ada surat pemberhentian potongan gaji ataupun surat penyelesaian pinjaman ataupun kedua-duanya sekali. Ya, dia kena terima surat tu. Dia kena terima. Kalau tak terima pelik. Pelik tu maknanya ada isu lah tu. Ya, betul. So kalau tak terima kebiasaannya sama ada dia tak kemakini email kat kita. So ataupun alamat. Ya, betul. Itu yang dua yang basic dulu lah. Maknanya kita dah hantar dekat alamat yang kita dapat ni. Tapi bounce balik tak kembali kepada kita. So benda tu tak sampai lah. Betul. So disebabkan tak ada pengemaskinian alamat tersebut, itu menyusahkan kedua belah pihak. Menyusahkan LPPSA, menyusahkan peminjam. Betul. So maknanya bila tak ada surat tu, yang tu yang kena patah balik kat LPPSA lah, tanya kita. So sekarang ni dalam payslip saya ataupun payslip potongan pencen tu dah tak ada potongan LPPSA. So mana surat selesai pinjaman saya? Okey, dari situ kita akan boleh untuk reprint balik surat tu. Kita akan keluarkan balik semula bagi peminjam, sebab dekat surat pemberhentian potongan gaji ataupun potongan pencen tu dia akan ada sekali dengan borang. Di borang tu yang penting ni, borang pemulangan lebihan baki kredit dan juga borang pemulangan dokumen hak milik. Dia dalam satu borang tapi dia ada dua benda. Dua section. Satu berkenaan duit, satu berkenaan dokumen security. Geran ataupun dia punya dokumen assignment lah. So yang kata borang ni yang penting untuk kita kemakini. Sebab dalam borang ni dia ada maklumat alamat terkini, maklumat nombor telefon, maklumat email. So daripada borang ni juga kita akan buat proses untuk buat pemulangan lebihan bagi kredit tu. Kita pergi ke proses seterusnya. Dan juga pemulangan dokumen hak milik security. So itu kalau anda tak update kita, memang kita tak dah nak reach out lah. So kalau rasa macam lama sangat ni, patut ni dah bulan 8 ni dah potong gaji, bulan 10 ni tak terima lagi surat, buat e-ticket. Betul. Buat e-ticket, reach out ke kita. Kalau tak mesti nak buat e-ticket, DM kita kat Facebook. Nanti kita mesti bagi kepada department, bagi kepada Department Fazil untuk mereka hubungi anda. Kita akan hubungi anda untuk tindakan susulan. Betul kan? Sekarang ni ada satu lagi portal. Kita ada portal apa tadi? Portal e-center. E-center ni mana
pinjaman-pinjaman mana yang dah selesai tapi lebihan, kalau ada lebihan bagi kredit tak minta dengan kita, ataupun dokumen hak milik ataupun dokumen security dia ada dengan kita lagi tapi tak minta, boleh buka portal ni, boleh check dekat Boleh dalam. buat semakan kat sini. Boleh buat saya makan dan juga boleh buat permohonan. Nyaman air lah yang. Terkejut. Boleh check ada ni. Apa lagi kita buat? Boleh. So kena kat situ, you all kena aware. Kita dah buat macam-macam ni penambahbaikan. Platform-platform untuk digital telah kita bagi pelbagai solusi untuk anda. Dan terbaru ni e-settle. Memudahkan sekiranya anda rasa kenapa potong gaji ni dah tak ada dah bulan 8 ni, tapi saya emak kat e-settle, lah bang dah settle so apa lagi, hubungilah FPSA. Itu untuk part yang pertama, iaitu loan yang telah selesai. Dah tahu kan apa yang perlu dibuat, mudah bukan? So kalau nak buat discharge sendiri tu Fazil, macam mana pula? Dia dah tahu dah loan dia dah selesai ni. So, dekat borang tu kita ada mention juga. Dekat borang yang kita bagi tahu tadi, borang pemulangan tu, dia ada 3 option sebenarnya. Sama ada peminjam tu nak dia ada 3 jenis cara lah. Ada 3 cara. Cara pertama apa dia? Dokumen dia dah ada geran individu. Okay. So dia ada geran. Kalau dia belum ada geran individu, dia akan under assignment ataupun penyerahan hak. Ataupun peminjam yang jenis yang tak ada masa. Yang sibuk 4 jam. Boleh. Nak tengok klien, tak free. Yang So itu dia suka akan lantik lawyer. Lantik lawyer Untuk tolong dia buat pelepasan pun boleh juga. dah sibuk tu duit kena ada lah. Betul. Lawyer ni tak buat free. Kita 2 option tadi free. Cuma ada fees dia kena bayar kalau melibatkan pejabat tanah dan sebagainya. Tapi untuk perkhidmatan tu percuma lah sebab anda buat sendiri. Tapi untuk part yang ketiga tu anda kena prepare sikit. Lawyer ni kena dia ada fee dia yang lawyer akan. Jelas yang pertama dulu. First kali untuk buat discharge diri ni, kalau ikutkan dia akan kalau yang dah ada hak milik individu ni agak senang lah bagi saya rasa lah tenang mungkin tu. Tapi kalau ikutkan masa kita buat pelepasan, kita akan kemukakan juga dalam surat kita tata cara nak buat dia macam mana, dan juga kita ada bagi checklist. Yes, kita paparkan di sini juga checklist yang anda boleh lihat, yang anda boleh semak. Sementara Fazil memberikan anda step by step tu, checklist yang anda boleh snap. Anda boleh simpan. Okay, teruskan Fazil. So dia first kali dia perlu semak lah dokumen dia, sama ada dokumen hak milik individu ataupun assignment. So kalau hak milik individu, kita individu dah senang lah. So untuk individu ni dia hanyalah perlu semak dokumen lengkap. Dah lengkap, pergi lembaga hasil untuk buat pengecualian duty step. Lepas tu terus pergi ke pejabat tanah untuk buat pelepasan geraian. Mudah. Nanti pejabat tanah akan keluarkan geran atas nama pemilik rumah tu tanpa kena LPC. So simple. Yes. Dan untuk LHCN juga anda dapat pengecualian. Masih kita berikan pengecualian. Cuma untuk pejabat tanah tu mungkin ada fees yang perlu dikeluarkan untuk anda bayar lah. So sediakan sedikit amount untuk perkara tu. Okay, untuk cara yang kedua pula Fazil, macam mana pula? Saya berbalik kepada fee yang tadi tu. Sebab pejabat tanah ni dia punya fee asing-asing. Berarti sebab segala urusan berkenaan tanah ni di bawah kerajaan negeri. So fee tu pejabat tanah tu memang negeri masing-masing yang mengikut negeri dia tak sama lah. Dia berbeza. Okay. Untuk option yang kedua pula. Option yang kedua ni is document assignment, yang mana belum ada lagi hak milik individu. Dia masih lagi ada hak milik induk. Contohnya rumah bertingkat apartmen macam hak milik terata belum dikeluarkan. So dia tak ada, belum ada grant, dia belum ada hak milik terata. So yang ada hanyalah deed of assignment. Deed of assignment ni di atas hak milik induk tu, dia assignkan, dia serahkan hak bahagian ni kepada peminjam ni. So bila pinjaman dah selesai, hak milik terata belum dikeluarkan, LPPC akan keluarkan satu dokumen deed of release and reassignment ataupun deed of reassignment and release. Sama. Dia DRR ni yang mana step pertama dia sama, semak dokumen lengkap. Lepas tu step kedua pun sama, dia perlu pergi ke lembaga hasil untuk buat pengecualian duty step. Cumanya yang step ketiga ni, yang ni memang agak bagi saya lah, saya tak tahu, mungkin kalau ada orang lain yang dia tak lurus sikit lah, dia macam corner sikit. Betul. Sebabnya dia perlu dekat dalam dokumen DRR tu dia ada maklum kan dekat mana dokumen assignment tu didaftarkan, mahkamah mana. So kena pergi ke mahkamah tu untuk buat pembatalan dokumen assignment tu. So, bila dah batalkan tu, barulah balik kepada pemaju ataupun peguam untuk tanya berkenaan hak milik. Dah ada sebelum apa semua. So itu step untuk rumah bertingkat lah, sedikit berbeza, sedikit ada konas, ada konas sini. Betul. Tapi jangan risau.
banyak dah selesai. Cuma anda kena ikut je flow dia. Ya. Okey, ni yang cara paling senang. Cara paling senang, paling tak pening kepala, paling tak ada mengganggu masa anda, tapi dia akan mengganggu sedikit poket lah. Tapi untuk kos poket tersebut kita pun tak tahu. Betul. Yang tu kena rujuk pada peguam yang ada deal tersebut. Okey, cara ketiga apa dia? Cara ketiga, kalau tak ada masa untuk buat pelepasan gadaian ke pelepasan tak ada masa, tapi ada duit lebih mungkin. Ya, banyak So, boleh lantik lawyer, boleh lantik peguam. duit berlebih. Dekat dalam website LPT sendiri kita ada kata senarai kan. Ada banyak kita punya Kita ada senarai lawyer, panel peguam kita yang berdaftar dengan LPSA di setiap negeri, Betul. di Semua setiap negeri, negeri di ada. setiap daerah. So pilih yang paling dekat dengan anda. Jangan pula beli rumah kat Johor guna lawyer kat Sarawak. Betul. Mahal lah, nak naik flight lagi, nak urus lagi kan. So tak payah ambil yang kat Johor, ambil yang berdekatan dengan anda. Tak payah susah-susah. Okey, untuk kos pula, anda boleh berbincang dengan lawyer, dapatkanlah diskaun. Takkan lurus sangat bagi harga RM5,000, bayar RM5,000. Minta diskaun, dapat tak dapat kemudian cerita. Yang penting kita Cuba. Cuba tu sangat powerful ayat cuba tu. Kalau kita tak cuba memang akan merugikan diri anda. Macam Fazil, pertama kali berdepan dengan kamera, tapi dia mencuba. Tak rugi kan? Nampak tak gugup, cuma dia perlu lama sikit. Ni kuat Fazil. Okey, kita teruskan dengan yang ketiga soalan kita yang kalau macam mana pula kes yang ada joint loan Fazil. Contohnya suami isteri lah. Joint loan suami isteri. Tiba-tiba suami pula dah selesai, isteri banyak lagi loannya. So macam mana pula? Boleh ke discharge separuh-separuh? Untuk kes macam loan kata apa? Loan bersama. Pinjaman bersama. Pinjaman bersama. So suami buat loan contoh RM300,000, isteri buat loan mungkin RM200,000. So dalam masa mungkin tak sampai 30 tahun, si isteri punya pinjaman dah selesai dulu. So suami punya pinjaman masih lagi berjalan. Okay. So kalau kes-kes yang macam ni, kita tak akan buat pelepasan dokumen security sama ada dia assignment ataupun hamilis. Sekarang ni sebab kita tak ada buat apa panggil bahasa Inggeris dia kita panggil partial discharge, kita tak buat. Pelepasan sebahagian dia tak buat. Yes, okay, kita dapat betul. So kita tak ada buat partial discharge. So untuk masa sekarang, kalau contoh pinjaman salah seorang sahaja selesai, apa yang dia boleh buat ialah dia boleh buat untuk tuntutan lebihan baki kredit. Lebihan duit, lebihan wang yang ada, sekiranya ada potongan terlebih dan sebagainya, itu boleh tuntut. Manakala untuk gadaian, untuk geran tu tak boleh lagi. Yang tu kena menunggu pasangan yang selesai juga. Sebab bila dua-dua selesai baru kita akan buat pelepasan. So sekali je lah buat urusan. Betul. Lagi abdal sebenarnya buat pinjaman buat menunggu bersama. Boleh menjimatkan kos sebenarnya. Menjimatkan kos. Sebenarnya kalau kita buat partial discharge, yang untuk pelepasan pertama tu ada charge dalam tanah. So bila suami selesai, kena charge lagi sekali. Dua kali charge. So mindful kita buat sekali jalan. Sebenarnya kita boleh cakap apa ni tahu Fazil? Kelonggaran. Kalau kita bagi macam extra time, okey kita tunggu pasangan yang selesai baru kita buat sekali. Betul. Tak ada apa-apa yang merugikan pihak anda pun sebenarnya. Betul. So ini sangat menguntungkan. Okey. LPSA sangat mudah dan menguntungkan sebenarnya kan. Pinjaman bersama LPSA, anda macam awam ni sangat beruntung. Sangat beruntung. Okey, beruntung tak beruntung juga. Tapi jangan lupa tanggungjawab anda yang paling kritikal, yang paling selalu tak nak buat. Kita acap kali kita setiap kali kita bersiaran memang itulah modal kita untuk cakap update. So memang kan ramai yang tak update. Bukan yang kita saja dah update, sebab memang banyak kes peminjam yang tak update alamat terkini, nombor telefon pun bertukar tak maklum. Okey, jelaskan Fazil. Sekarang ni pun kita dari masa ke masa kita pun ada buat projek-projek kita lah, mana kita yang mana dokumen hak milik ataupun dokumen security dia dengan kita lagi, tapi kita belum buat pelepasan. Padahal loan dah settle. So kita yang akan cuba untuk mencari di mana keberadaan orang ni. Betul. Ada cari sampai macam cari kat Facebook. Belum sampai Facebook, tapi sampai kita akan cari email. Kita akan try cari nombor telefon lama. Kalau betul tak dapat, kita akan try call office dia. Betul. Untuk dapatkan nombor dia terkini bagi kita boleh berhubung untuk kita buat pelepasan. Which is kita tak perlu sebenarnya. Ini adalah tanggungjawab anda. Anda kena ambil, take into account your responsibility untuk pastikan memudahkan urusan LPSA dan juga urusan anda. Kita nak mudahkan urusan anda untuk anda mendapatkan geran, dan kita pula boleh berkhidmat untuk peminjam-peminjam yang lainnya yang baru. Jadi bantu kami untuk mudahkan anda. Jangan katalah alah pindah 3 bulan je, nanti transfer balik. Pak lama tak payah update. Dalam masa 3 bulan
apa-apa boleh terjadi. Macam mana kalau terjadi kematian? Betul. Terjadi kemalangan. Anda boleh jangka ke benda tu? Tak boleh kan? Benda ni di luar jangka kita. Walaupun pemindahan hanya sekejap, maklumkan kepada LPSA. Pindah balik tempat tu maklum, tak ada rugi pun. Kita okey je. Kalau anda nak tukar alamat anda 10 kali pun tak apa. Janji bila untuk urusan gadaian dan settlement nanti memudahkan kedua belah pihak. Okey, kita dah seimbang mengenai kematian ni Fazil. Risau ke tak risau? Benda ni memang ada negatif, bukan negatif lah, tapi benda memang akan jadi. Betul. Memang kita pun akan mati semua. So kalau terjadinya kematian, proses dia macam mana pula Fazil? Okay. Kalau kematian ni dia agak kata kemungkinan dia punya jalan tu akan panjang. So ini kalau dari segi peminjam meninggal ni, first thing first ialah dia kena maklumkan kat kita. Kena bagi Kena kita sijil kematian yang dah disahkan. Dia ada borang dia, makluman kematian, dan dia kena sertakan bersama dengan salinan sijil kematian yang diakui sah. Betul. Itu yang kita perlu. Buat mati tipu tak? Itu tak boleh. Lagi kalau isteri panggil. Isteri marah, kita bawa mati. Itu lain. Tak boleh bayar isteri biasa buat. Okey, kita bincang pasal kematian Fazil. Kita mood kita serius sikit. Mood kita kembali twist serius. Okey, sebelum tu kita nak bincang berbagai kematian sebenarnya. Ada berbagai kematian kematian. Okey, kematian macam mana pula? Ini berdasarkan kes sebenar Fazil. Kes sebenar di mana terjadi kematian, peminjam meninggal, tak sempat buat urusan gadaian dan sebagainya, tak dapat nak claim lebihan wang dan sebagainya. Tiba-tiba waris pun mengambil masa juga untuk maklumkan kepada LPSA. Dah dimaklumkan, tiba-tiba ada pelbagai waris pula. Ada bini 2 lah maksudnya. Tu baru kantoi waktu dah mati tu. Maksudnya dalam tentu Allah nasib lah dah meninggal. Tak ada dia nak kena waris-waris tu kan. So itu satu kes. Okay. Satu lagi kematian yang terjadi biasalah. Normal lah. Macam mana pula? Perbezaan kes. So dia sebenarnya nak kata berbeza kes tu tak sangat. Sebabnya LPSA kita masih lagi bekerja menggunakan memerlukan dokumen-dokumen yang sah. Dokumen-dokumen yang diterima oleh LPSA. Tahu tak kenapa saya tanya? Sebab waris-waris ni ingat LPSA yang akan memutuskan. Betul. Itu yang kita nak bagi pencerahan sebenarnya. LPSA ni tak ada kuasa. Kita tak ada kuasa untuk menentukan rumah hartanah ahli baik Abu ni isteri pertama dapat 30%, isteri kedua dapat 40%. Tak boleh. Kita tak boleh tentukan. Kita berdasarkan apa? Kita berdasarkan fact semata-mata. Betul. Dokumen sama ada daripada pejabat tanah melalui petaka kecil ataupun melalui mahkamah. Letter of administration. Dia kalau tambah Sarawak dia ada mahkamah-mahkamah lain lah. Mahkamah anak negeri untuk dapatkan mahkamah tinggi. Itu kena rujuk negeri. Betul tu. Yang berkenaan lah. Sebab dia berbeza tiap-tiap negeri. Okay. So dia punya proses basically sama. Kalau dia ada waris yang 2-3 orang waris sekalipun, tu kena dapat persetujuan dulu. Yes. Selagi tak bersetuju, kedua-dua waris berwalah-balah, apa pun tak boleh jadi. Proses tu akan pending. Betul tak Fazil? So yang lepas dia maklumkan dekat kita tadi, contoh dia dah isi borang maklumat kematian, dia dah bagi sijil kematian, so kita akan keluarkan satu surat yang mengatakan ini hartanah yang dia, hartanah si mati dengan LPSA. Yang ni lebihan bagi kredit kalau ada si mati dengan LPSA. So waris perlu bawa dokumen surat kita tu, sama ada pergi ke pejabat tanah ataupun pergi ke petaka kecil ataupun pergi ke mahkamah untuk dibicarakan. So daripada bicara itulah yang akan menentukan waris-waris yang ni dapat ke tak, waris yang tak diketahui ni dapat ke tak, waris yang baru didiscover baru diketahui selepas mati, itu akan ditentukan semasa dia akan dibincangkan, dia akan ditentukan. Jadi LPSA tak ada tanggungjawab ke arah itu ya. Kita cuma akan lepaskan geran, bagi geran dah selesai. Betul. Kita tak ada termasuk dalam konflik rumah tangga tersebut. Angkat tangan. So maknanya bila dah dapat surat-surat sama ada letter of administration dari mahkamah ataupun raga kecil ni, borang E ni, untuk kita, yang tu yang perlu disubmit LPSA. LPSA akan bergantung kepada dokumen yang dikemukakan
yang disahkan untuk kita buat pelepasan. Ya. Dokumen, pelepasan, lebihan bagi kredit. Semuanya bergantung kepada dokumen yang dikemukakan oleh waris. Kita tak boleh suka lepas ni kat waris ni, lepas duit kat orang ni, tak buat macam tu. Tak buat macam tu Jadi anda kena ambil accountability untuk selesaikan perbincangan, konflik dan sebagainya, kena selesaikan di luar, dan kita akan dapatkan keputusan tu. Itu yang kita akan gunakan sebagai panduan untuk kita teruskan dengan step dan seterusnya. Jelas Okey, untuk yang terakhir, kita dah nak sampai ke akhir ni. Okey, so cara nak dapatkan dokumen security dari PPSA selepas dah submit form e-settle tu macam mana? Okay. So maknanya bila dah sekarang ni settlement ni, surat penyelesaian pinjaman dia dapat, dia dah isi borang dah kembali dengan kita. Dekat borang tu sendiri ada dinyatakan sama ada dia nak kita post ataupun dia nak sendiri nak kutip kat LPC. Dua-dua pun boleh. So kalau contoh peminjam nak kutip dokumen kat LPC, dia dah tik okey kutip. So bila dia kutip, kita akan proses dokumen dia dan tiap, kita akan call dia. Dari situ kita akan dapatkan tarik appointment untuk dia datang kutip dekat LPC sendiri. Itu kalau kes yang untuk kutipan diri dekat LPC lah. Ada jenis peminjam, contoh kita Office Putrajaya, kita faham ada peminjam yang daripada Kelantan, Terengganu, jauh dan sebagainya, dan mungkin agak susah untuk dia datang kutip LPC. Kita faham. Lepas tu kita ada juga medium untuk kita post. Post ni pun kita pakai post berdaftar. So post berdaftar ni surat yang kita tahu dia selamat so far, dan kita maknanya masa dokumen tu dihantar kepada peminjam perlu ada penerima. Betul. Kalau contoh tak ada penerima, dokumen tu akan dikembalikan kepada pengantar. Mesti saya PPSA akan terima balik dokumen tu. So dari situ kita akan cuba untuk mungkin dapatkan alamat terkini ataupun dapatkan alamat yang mungkin ada orang menerima. Pastikan alamat tu ada alamat yang dekat kampung yang tak ada penghuni macam tu. Okay? Atau ada pergi bercuti lama. So kena common sense kat situ. Okay? Communicate. So itulah tadi. Yang submit form, kalau yang submit form manual, sama ada melalui e-ticket ataupun dia post sampai form, atau kalau dia nak advance sikit, pakai portal kita yang e-settle. Saya maklumkan tadi dulu. E-settle ni bagusnya sebab bila dah mohon melalui e-settle, tak melalui borang, dekat situ dah ada dah tracking. Dia akan maklumkan apa status terkini. Dokumen pelepasan sedang diproses, dokumen pelepasan telah dipost, dokumen semua ada dalam tu. Dia punya flow anda dah tahu dah diproses. Esok kena ada kat rumah ni, kena menghantar ni. Itu lagi mudah sebenarnya sebab anda boleh track sendiri progress dokumen tu kat mana dan kat mana. Jadi sangat mudah Fazil. Nampak macam alamak berbantu, ya Allah malas saya nak buat, tapi sebenarnya mudah. Cuma anda kena ambil tanggungjawab sikit lah, ambil cuti. Kalau tak ada cuti, macam kita cakap tadi, lawyer gunakan option ketiga. Anda kena sediakan duit saja, boleh saja gunakan lawyer yang berdaftar dengan PSA dan mudahkan urusan anda. Jadi sedikit kata terakhir Fazil untuk peminjam-peminjam kita di luar sana sebelum kita mengakhiri podcast tempat ni. Okey, saya balik kepada main point kita yang paling penting lah. So sekarang ni yang paling penting, sekiranya kalau rasanya masa apply loan dulu sampai ke sekarang tak pernah langsung update detail. Update maklumat. Rajin-rajinlah buat etiket ataupun call kita punya handphone khidmat pelanggan untuk kemas kini. Ya, kita untuk kita bercakap mengenai platform-platform. Kita dah pelbagaikan platform-platform untuk anda hubungi. Bukan setakat call saja. Call tu tak payahlah kita tak nak anda bazirkan duit anda. Anda boleh gunakan Tanya Lia, bertentang chatbot. Kita ada WhatsApp sekarang. Fazil, nombor WhatsApp kat bawah anda boleh save. Jadi jangan lupa explore website PSA di mana ada pelbagai dokumen, ada pelbagai video, FAQ dan sebagainya, YouTube dan Facebook LPSA sendiri. Anda boleh dapatkan pelbagai input dan apa yang anda nak tahu berkenaan discharge ke, berkenaan kematian ke, semua kita dah cover sebenarnya. Anda cuma perlu rajinkan diri menonton dan mengambil tahu. Jadi sangat mudah sebenarnya. PSA dah memudahkan pesan anda. Bukan website macam-macam. Macam-macam. Nanti rajin baca sahaja. Betul. So sangat mudah. Kita dah bagi, anda kena baca, anda kena ambil tahu. Jadi insyaAllah urusan pinjaman anda akan dipermudahkan bila dah urusan dah nak selesai ni. Bila dah loan dah selesai ni sebenarnya beban selepuk dah tak ada dah. Jadi anda boleh kongsikan untuk pinjaman kedua, insyaAllah. Mungkin kalau ada kelayakan, anda boleh teruskan untuk pinjaman kedua. Okey, akhir kata apa dia Fazil? Tak ada apalah. Mungkin rajin-rajin nak buka kita punya website untuk tengok apa yang dalam tu. Ada banyak benda baru yang kita
banyak portal-portal baru yang kita buat untuk memudahkan pinjam, tak kisahlah dari segi permohonan sampailah ke pelepasan penghujung loan. Yes. Semua benda dalam website. Dan Yang terbaru e-settle. yes, kita ada pilot. Jangan lupa check it out. E-settle, kalau anda dah rasa tak ada potongan daripada payslip anda tu, maknanya dah boleh sebat e-settle dah. Betul. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.